Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala masih bagi peluang pada kita untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Subhanallah. Syukur itu perlu datang daripada hati kita, dengan melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah beri kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah hadiahkan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan untuk kita. Bila kita syukur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah. Hari ini kita akan berkongsi tentang dakwah iman yakin. Subhanallah. Ada beberapa perkara percakapan dakwah ini bila kita kata hari-hari, maka iman kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita betul pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara pertama yang kita boleh bicara tentang dakwah iman yakin ini, sesungguhnya yang pertama adalah sesungguhnya keseluruhan kejayaan dan kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kejayaan tidak ada dalam pangkat, kejayaan tidak ada dalam harta, kejayaan tidak ada pada nama. Kejayaan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harta, tanpa pangkat, tanpa nama, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh beri kita kejayaan. Subhanallah. Perkara kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap ahwal, keadaan, setiap sesuatu dan keadaan. Khalaqal asya' wa khalaqal ahwal. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan setiap sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan setiap keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan langit, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan gunung ganang, lautan, 7 lautan yang terbentang luas kita lihat, dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada satu kuasa dalam dunia ini yang berupaya, yang mampu untuk mencipta laut yang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Mungkin ada yang buat tasik, ada yang buat kolam, tapi dia tak mampu untuk buat laut. Subhanallah. Begitu juga keadaan, perasaan takut, perasaan sedih, perasaan suka, perasaan cinta, perasaan benci, semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang hati manusia. Dan orang yang taat tidak boleh berkata apa-apa kepada orang yang asi, orang yang memaksiati Allah. Sebab taat dan asi itu, memaksiati Allah, di tangan Allah. Yang bila-bila sahaja Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadikan orang yang taat itu asi, memaksiati Allah. Dan bila-bila masa sahaja orang yang asi itu Allah jadikan dia orang yang taat. Subhanallah. Jadi kita ini dalam keadaan apa pun kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala khazanah setiap sesuatu. Khazanah apa? Bukan sahaja kita kata khazanah ni harta, duit, emas, perak, belian, bukan. Semua khazanah yang kita lihat ini, khazanah kegembiraan, khazanah kesenangan, khazanah segala kebaikan yang kita nampak pada hari ini, bukan itu sahaja yang ada di khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, dihimpunkan ke semua kebahagiaan manusia ini daripada hari pertama Nabi Adam AS diciptakan sehinggalah bayi terakhir sebelum kiamat. Diciptakan, dikumpulkan semua kebahagiaan itu, nak dibandingkan dengan satu kebahagiaan yang ada di dalam khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dibandingkan. Besok di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia begitu gembira, makan buah bermacam rasa, dalam keadaan buah datang kepada dia. Hari ini kalau kita nak makan buah-buahan, kita kena pergi kepada buah, tetapi di dalam syurga besok buah akan datang kepada kita. Allah Akbar. Dihimpunkan semua itu, kegembiraan itu
nak dibandingkan dengan khazanah Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan, khazanah kegembiraan yang ada dalam khazanah Allah, kata ulama, macam setitik air dengan 7 lautan yang luas. Subhanallah, terlalu sedikit yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara keempat yang kita boleh cakap tentang dakwah iman yakin ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat segala sesuatu dengan kudratnya, dan dia tidak berhajat kepada yang diciptakannya, sebab dia dah tempat kita bergantung. Subhanallah. Saya ulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu perkara dengan kudratnya, dan dia tidak berhajat kepada apa yang diciptakannya, sebab dia adalah tempat kita bergantung. Allah ciptakan nyamuk, Allah tak perlu pada nyamuk. Kita cipta kereta, kita perlu pada kereta. Kita cipta handphone, kita perlu pada handphone. Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu, Allah tak berhajat pun kepada yang diciptakan itu. Malaikat, Allah tak berhajat kepada malaikat. Malaikat ini diciptakan untuk menunjukkan betapa hebatnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perlu pun kepada malaikat. Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yang berhajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhajat kepada mana-mana makhluk. Dan perkara kelima, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kejayaan dan kemenangan kita di dunia dan di akhirat hanya saja dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu, orang miskin boleh berjaya, orang kaya boleh berjaya, orang buta huruf boleh berjaya, orang buta boleh berjaya, orang yang duduk di kampung, di desa, di ladang, di dalam laut, atas angin, apa juga keadaan umat ini boleh berjaya selagi mana dia taat pada perintah Allah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala letak kejayaan dalam harta, maka Qarun, Firaun, pemerintah Namrud akan berjaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam agama cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara ini kita boleh cakap hari-hari supaya yakin kita tentang kehidupan akhirat akan bertambah, kan, dan kecintaan kita kepada kehidupan dunia akan berkurang, persediaan kita untuk balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu perkongsian saya pada hari ini. Moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.